Tanggal 9 Mei 2018 adalah tarikh keramat yang menyaksikan Pakatan Harapan berjaya menguasai Putrajaya. Ia dianggap kejayaan besar bagi Parti Gabungan Parti Bersatu, PKR, DAP dan PAN mengalahkan Kerajaan Barisan Nasional yang dilihat banyak terpalit dengan skandal rasuah dan penyalahgunaan kuasa. Setelah 60 tahun BN berada di puncak pemerintahan, akhirnya tewas jua pada PRU 14 di tangan rakyat yang berkobar-kobar mahukan perubahan baru dalam pemerintahan negara kita. Ibarat keluar dari mulut buaya, masuk pula ke mulut harimau. Itulah peribahasa yang sangat tepat untuk digambarkan dengan situasi ini apabila keadaan sebaliknya yang telah berlaku. PH yang melaungkan slogan budaya integriti dan tadbir urus yang baik dalam pemerintahan telah gagal memenangi hati rakyat, khususnya dalam kalangan Melayu Bumiputra dalam 22 bulan pemerintahan mereka. Pasca PRU 14 menyaksikan Malaysia mengalami kemerosotan ekonomi yang teruk. Projek-projek mega yang dihentikan ketika PH memerintah menyebabkan kadar pengangguran di kalangan anak muda semakin tinggi. Aset-aset Bumiputra telah dijual sewenang-wenangnya dengan alasan menyelamatkan ekonomi negara. Implikasinya juga, rakyat semakin menderita dengan cukai SST, tempoh konsesi tol yang dipanjangkan, harga minyak yang tidak menunjukkan penurunan seperti yang dijanjikan dan kos sara hidup yang semakin meningkat. Isu-isu lain yang telah mengundang kemarahan Bumiputra seperti tulisan Jawi, kematian anggota bomba Muhammad Adib, LGBT, Raja-Raja Melayu, ratifikasi ICEC dan menggugurkan kes salah laku pemimpin-pemimpin PH di mahkamah telah menghapuskan kepercayaan rakyat kepada pemerintahan PH. Kusangkakan panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Kerajaan PH jatuh tidak sampai sepenggal pemerintahan mereka. Bagaimana semua ini boleh berlaku? Dan apakah pengajaran yang boleh kita ambil dari peristiwa ini? Kegagalan Barisan Nasional dalam mempertahankan kedudukan dalam pilihan raya umum ke-14 PRU 14 pada 9 Mei 2018 cukup mengejutkan. Dengan memberi fokus kepada politik dan pengundi Melayu atau Bumiputra, kami mengidentifikasi beberapa faktor penting yang membawa kepada keputusan PRU 14. Empat faktor utama ini mempunyai perkaitan yang tinggi di antara satu sama lain dan diperkukuhkan lagi dengan beberapa faktor sampingan yang turut penting dalam mempengaruhi keputusan PRU ke-14. Faktor-faktor utama itu adalah seperti berikut. Yang pertama, propaganda yang dimainkan secara berkala. Benarkah rata-rata pengundi pada PRU 14 termasuk majoriti senyap yang juga pengundi atas pagar mahu ubah kerajaan dan bukannya disebabkan oleh janji-janji manifesto PH yang lebih baik? Cerita-cerita kleptokrasi negara Malaysia kini diselubungi oleh korupsi. GST yang meningkatkan harga kos sara hidup diperkenalkan untuk menjelaskan hutang YMDB negara Malaysia telah dijual kepada China berpandukan projek-projek mega yang diperoleh oleh konglomerat dari China, Brim to Dedak dan sebagainya, semuanya memikat hati dan dibeli oleh pengundi. Rata-rata rakyat Malaysia mempercayai hapuskan GST harga barangan turun. Rakyat juga mengimpikan harga minyak di bawah RM2 pada suatu ketika dahulu, terutama bila dikatakan dalam manifesto pilihan raya akan memperkenalkan semula subsidi untuk menurunkan harga minyak. Tular persepsi GST dan semua dasar rasionalisasi subsidi yang diperkenalkan oleh kerajaan dilihat sebagai langkah Datuk Seri Najib menyelamatkan 1MDB. Ditambah dengan peranan yang dimainkan oleh media menjelang PRU 14 yang semakin rancak dengan kemunculan berita-berita yang membongkar salah laku dan 9 perancangan jahat oleh kerajaan BN. Kempen untuk menanam sentimen anti-Najib menerusi aplikasi media sosial WhatsApp dan ceramah-ceramah politik oleh PH dan warisan yang efektif berjaya menyerang Datuk Seri Najib dan Tan Sri Musa Aman dari semua sudut baik, dari segi personal hinggalah jawatan mereka sebagai Perdana Menteri Malaysia dan Ketua Menteri Sabah. Dipendekkan cerita, rata-rata rakyat yang sinonim dengan telefon pintar sudah menjatuhkan hukuman Najib bersalah atas segala pertuduhan sama ada dari segi moral maupun menyalahi undang-undang yang dilontarkan berdasarkan reaksi-reaksi dalam media sosial. Serangan bertubi-tubi terhadap Najib mengaitkan beliau dengan semua watak jahat menggunakan stimulasi seperti pencuri, pembunuh, Casanova, rasuah, pembohong, pondan dan sebagainya. Serangan-serangan menerusi kandungan kreatif media sosial ini sebenarnya telah bermula jurus selepas PRU 14 yang dimulakan dengan Datin Sri Rosmah Mansor sebagai sasaran. Datuk Seri Najib pula dikatakan mengikut segala telunjuk kata-kata oleh Rosmah, Queen Control.
Rosmah diperodakkan sebagai seorang yang boros dan menggunakan wang daripada 1MDB untuk menanggung perbelanjaan dan gaya hidup mewahnya. Perpecahan dalam elit pemerintah. Dengan pembersihan pihak pencabar pentadbiran Najib di dalam parti UMNO pada tahun 2015, BN kehilangan sebahagian besar daripada pengaruhnya di kalangan pengundi Melayu. Dengan perpecahan elit ini, Bersatu dan Amanah yang merupakan parti komponen PH berjaya merebut 31 kerusi parlimen dari UMNO atau BN dan PAS pula mencuri banyak kerusi majoriti Melayu secara dominan di Terengganu dan Kelantan. Penyisihan Muhyiddin, Mukris dan Syafiee menjadi antara penyebab utama UMNO atau BN kehilangan Johor, Kedah dan Sabah yang sering dianggap sebagai kubu BN sebelum ini. Layanan buruk terhadap Mahathir pula dan penentangan beliau terhadap BN telah menyebabkan UMNO atau BN kehilangan sebahagian kepercayaan di kalangan Melayu. Ini membawa kepada faktor sampingan yang penting iaitu faktor Mahathir. Beliau mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam kalangan orang Melayu dan bukan Melayu meskipun terkenal dengan pentadbiran yang tegas. Kemampuan beliau memimpin Malaysia untuk menjadi sebuah negara industri dari 1980-an ke awal abad ke-21 selain berjaya menangani krisis ekonomi pada 1997 hingga 1998, membuatkan ramai melihat beliau sebagai pemimpin yang berwibawa. Perpecahan elit pada kali ini melibatkan ramai tokoh berjawatan tinggi dalam UMNO. Dari sudut undi popular, perubahan yang dicatatkan oleh PH dalam PRU14 adalah tidak terlalu berbeza dari pencapaian PRU13 dengan jumlah undi sekitar 50%. Namun, dengan ketiadaan PAS dalam Pakatan Pembangkang pada PRU kali ini, jumlah itu sebenarnya cukup tinggi dan menggambarkan ayunan undi pada PH sebanyak lebih 10% berbanding PRU13. Sebaliknya, perpecahan elit Melayu telah menyebabkan UMNO atau BN kehilangan banyak kerusi kepada pihak lawan khasnya di kawasan majoriti Melayu atau Bumiputera. Justru strategi pentadbiran Najib dalam merubah kawasan parlimen berdasarkan pecahan etnik nampaknya telah memakan diri di mana PAS 18% dan PH berjaya menambah bilangan undi popular dan BN hanya mendapat 32% undi popular. Ketiga, manifestonya mesra rakyat. Dalam 100 hari pertama pentadbiran Kerajaan Pakatan Harapan, mereka berjanji akan melaksanakan 10 perkara yang berikut. 1. Menghapuskan GST dan mengurangkan kos sara hidup dengan pelbagai inisiatif peduli rakyat. 2. Menstabilkan harga minyak dan memperkenalkan semula subsidi petrol secara bersasar. 3. Menghapuskan hutang-hutang tidak wajar yang dipaksa ke atas peneroka Felda. 4. Memperkenalkan skim caruman KWSP untuk suri rumah. 5. Menyamaratakan gaji minimum seluruh negara dan seterusnya memulakan proses meningkatkan gaji minimum. 6. Menangguhkan pembayaran balik pinjaman PTPTN kepada semua peminjam yang mendapat gaji kurang dari RM4,000 sebulan dan memasukkan dasar senara hitam ke atas peminjam. 7. Menubuhkan Suruhanjaya Siasatan Diraja 1MDB, Felda, Mara dan Tabung Haji dan merompak semula struktur kepimpinan mereka. 8. Menubuhkan jawatan kuasa ras kabinet untuk segera menyemak dan melaksanakan penjajahan Malaysia 1963, 13 buku harapan. 9. Memperkenalkan skim peduli sihat dengan memberi RM500 pembiayaan untuk rawatan asas di klinik swasta berdaftar untuk golongan B40. 10. Melancarkan kajian terperinci mengenai projek-projek mega yang dianugerahkan kepada negara asing. Faktor keempat pula adalah kemajuan teknologi komunikasi dan maklumat ICT khas yang peningkatan penggunaan telefon pintar dengan pelbagai aplikasi canggih. Penggunaan gadget pintar di Malaysia sejak PRU14 semakin bertambah pesat melibatkan 2/3 masyarakatnya pada 2018. Tidak seperti zaman sebelum kemajuan ICT, media masa dikawal oleh kerajaan UMNO atau BN menyebabkan pengaruh parti itu tinggi di kalangan umum. Pilihan raya di Malaysia menjadi semakin kompetitif sejak 1999 kecuali pada PRU 2004 dengan kemajuan ICT di samping kewujudan gabungan pembangkang baru dalam politik Malaysia dan PKR, Parti Sepihan UMNO. Meskipun perkembangan ICT di Malaysia telah bermula sejak penghujung 1990-an, namun teknologi itu mengambil masa yang agak lama dalam mentransformasi masyarakatnya. Semasa diperkenalkan internet secara meluas di Malaysia pada 1997, hanya sebilangan rakyat saja yang mampu melanggan dan menggunakannya. Kemajuan ICT juga terhad di Malaysia sehinggalah pengguna telefon pintar mula menjadi meluas dengan rakyat sejak pertengahan dekad 2010-an iaitu selepas PRU13. Penukaran teknologi telefon bimbit kepada telefon pintar dengan ini telah memberi impak penting dalam mewujudkan sebuah masyarakat digital di Malaysia sekaligus membezakan situasi PRU14 dengan pilihan raya yang terdahulu. Dengan aplikasi-aplikasi seperti WhatsApp, WeChat, Telegram termasuk Facebook dan Twitter, pelbagai berita dikongsikan dan perbincangan diadakan di kalangan rakyat Malaysia yang semakin terhubung meskipun dengan pelbagai latar belakang. Malah, jumlah rakyat Malaysia yang membaca berita di media-media sosial dan secara atas talian semakin meningkat berbanding media konvensional. Amalan politik digital ini sekaligus juga menjadi salah satu cara hidup baru di kalangan ramai society Malaysia di kesemua peringkat umur pada hari ini.
Seterusnya, parti-parti politik yang terlibat. Terdapat 53 parti politik yang terlibat dalam pilihan raya umum yang ke-14 yang berdaftar di bawah Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia di bawah Akta Persatuan. Terdapat beberapa kategori parti politik yang terlibat di dalam negara kita. Yang pertama adalah parti politik utama. Ini bermaksud parti yang sentiasa mempunyai wakil di dalam Parlimen Malaysia atau Dewan Undangan Negeri atau parti yang aktif dan menyertai pilihan raya umum dalam 10 tahun yang lepas. Manakala, parti bebas merupakan parti politik sama ada berhaluan kanan atau kiri. Dan parti tempatan iaitu parti yang aktif di peringkat sesuatu kawasan negeri sahaja. Ada juga parti yang membuat pakatan atau gabungan dengan parti-parti sehaluan dengan mereka supaya dapat menang dan dapat membentuk kerajaan. Terdapat 9 parti politik utama yang terlibat secara langsung dalam pilihan raya umum yang ke-14. Yang pertama, Barisan Nasional, Gagasan Sejahtera, Bersatu, Pakatan Harapan, Warisan, UPKO, Gabungan Bersatu Sabah, Gabungan Parti Sarawak dan PSB. Ini merupakan keputusan bagi Dewan Undangan Negeri dan Parlimen pada pilihan raya umum yang ke-14. Sebanyak 222 kerusi ke Dewan Rakyat telah dipertandingkan pada 9 Mei 2018 dan pilihan raya ini dimenangi oleh Pakatan Harapan yang sebelum ini merupakan pembangkang utama di Parlimen Malaysia. Pakatan ini mendapat majoriti muda sebanyak 113 kerusi di Dewan Rakyat yang ditambah dengan 8 kerusi yang dimenangi Parti Warisan Sabah. Mereka mempunyai 121 kerusi keseluruhannya di Parlimen, cukup bagi membentuk kerajaan baru. Seterusnya, 3 orang calon bebas yang menang bergabung dengan Pakatan Harapan yang menjadikan mereka mempunyai 124 kerusi secara keseluruhan. Ini merupakan satu kekalahan bersejarah bagi gabungan Barisan Nasional yang belum pernah kalah sebelum ini, sejak kemerdekaan Malaysia pada tahun 1957, iaitu 61 tahun yang lalu. Ia juga menjadikan Tun Dr. Mahathir Mohamad Perdana Menteri Malaysia buat kali kedua dan pada umur 92 tahun, ketua kerajaan tertua di dunia. Seterusnya, kita sambung dengan perbandingan keputusan pilihan raya umum yang ke-13 dan pilihan raya umum yang ke-14. Carta ini menunjukkan perubahan yang drastik berbanding dengan keputusan pilihan raya umum yang ke-13, di mana Barisan Nasional menang di 133 kerusi parlimen sekaligus dapat membentuk kerajaan dengan majoriti tipis. Manakala, Pakatan Rakyat yang dianggotai oleh PAS, DAP dan Parti Keadilan Rakyat pada ketika itu mendapat 89 kerusi parlimen. UMNO selaku tunjang utama Barisan Nasional mendapat 88 kerusi. Kemenangan Barisan Nasional dalam pilihan raya umum yang ke-13 ini banyak ditunjangi oleh kemenangan besar kerusi yang ditandingi oleh UMNO dan peningkatan sokongan pengundi Melayu sehingga 70%. Setelah menganalisis maklumat-maklumat ini, terbukti bahawa peralihan undi sebanyak 12.44% ke Pakatan Harapan pada pilihan raya umum yang ke-14 ini. Ini membuktikan penguasaan parti politik dalam parlimen. Pakatan Harapan merangkumi 57.4% kerusi di parlimen, manakala Barisan Nasional menguasai 34.3% kerusi parlimen, manakala PAS menang 8.3% kerusi parlimen. Jika dibandingkan di Dewan Undangan Negeri, Pakatan Harapan menguasai 7 buah negeri dengan undian yang besar, manakala Barisan Nasional menang di dalam 3 negeri dan PAS di 2 buah negeri. Seterusnya, analisis rakyat Malaysia yang menjadi pengundi. Bilangan pengundi berdaftar adalah seramai 14,940,624 orang, iaitu sebanyak 81% daripada jumlah rakyat Malaysia yang telah mencapai had umur pengundi, iaitu pada umur 21 tahun. Pengundi berdaftar yang terdiri daripada pengundi biasa adalah seramai 14,636,716 orang. Pengundi biasa merupakan orang awam yang telah berdaftar sebagai pengundi dan mengundi pada tarikh mengundi yang telah ditetapkan.
manakala 300,255 orang terdiri daripada pengundi awam, iaitu anggota tentera dan anggota polis, dan selebihnya iaitu seramai 3,653 orang adalah pengundi yang mengundi melalui undian pos. Seterusnya, peratusan pengundi mengikut jantina. Pengundi yang terdiri daripada pengundi lelaki adalah sebanyak 45.5% daripada jumlah keseluruhan pengundi, manakala peratusan pengundi wanita adalah sebanyak 50.5%. Hal ini menunjukkan keseimbangan jumlah pengundi mengikut jantina dan boleh dikatakan kedua-dua kategori memainkan peranan penting dalam menentukan masa depan negara. Manakala peratusan pengundi mengikut umur pula, majoriti pengundi adalah dari kalangan pengundi yang berumur 21 tahun hingga 39 tahun, iaitu seramai 7.09 juta. Hal ini boleh dikatakan PRU 14 ditentukan oleh pengundi muda, dan lebih menarik lagi, pengundi muda sudah bijak membuat keputusan dan penilaian kerana didedahkan dengan pelbagai maklumat di media sosial berbanding golongan yang berumur yang mengharapkan maklumat daripada televisyen dan akhbar. Selepas memenangi pilihan raya umum yang lalu, Kerajaan Pakatan Harapan telah mengambil langkah pertama dengan menyalahkan Kerajaan Barisan Nasional dengan merudumnya ekonomi dan teruknya situasi kewangan negara. Mereka tidak memulakan mandat rakyat dengan fokus bekerja bagi meningkatkan taraf hidup rakyat dan ekonomi negara. Natijahnya, para pelabur asing telah kehilangan keyakinan yang besar terhadap kerajaan yang baru memegang tampuk pemerintahan. Impak yang lebih besar kemudiannya telah berlaku, iaitu kejatuhan pasaran saham, ekonomi yang semakin merosot dan kehilangan banyak pelabur asing. Mereka juga telah menghentikan projek-projek mega yang telah diluluskan pada zaman pemerintahan Barisan Nasional dan telah mengakibatkan ramai kehilangan pekerjaan pada waktu itu. Rakyat mulai terasa kesan akibat prestasi yang lemah Pakatan Harapan walaupun baru beberapa hari menjadi kerajaan. Untuk menambahkan lagi kepercayaan rakyat bahawa negara Malaysia telah muflis, mereka telah menubuhkan tabung harapan bagi menyeru rakyat Malaysia bagi membantu kerajaan membayar hutang-hutang yang ditengahkan kerajaan BN. Seharusnya pemimpin mencari jalan penyelesaian terbaik bagi masalah ini. Menjelang 100 hari pemerintahan PH, masih tidak menunjukkan perkembangan yang baik dalam melaksanakan janji di dalam manifesto mereka. Prestasi yang lemah dalam tadbir urus mereka lebih terserlah apabila ditanya oleh rakyat. Mereka hanya memberi alasan demi alasan untuk menutup kelemahan itu. Kebanyakan menteri dan wakil rakyat yang dilantik tidak mempunyai latar belakang yang baik dalam akademik, menyebabkan mereka tidak dapat fokus dalam pelaksanaan mengatasi masalah dihadapi oleh rakyat. Oleh itu, ketika ekonomi negara semakin meruncing, aset-aset penting Bumiputera telah banyak dijual dengan harga yang rendah. Rakyat mula menyedari telah tertipu oleh propaganda yang disebarkan sebelum PRU 14. Isyarat rakyat menolak PH sangat jelas diberikan apabila PH mengalami kekalahan yang teruk dalam 5 PRK yang diadakan berturut-turut. Pergolakan dan konflik yang berlaku antara parti dalaman PH juga dilihat semakin meruncing apabila banyak kenyataan yang dikeluarkan tidak selaras sesama mereka. Masalah-masalah lain yang timbul seperti menyentuh isu perkauman, hak istimewa orang Melayu dan raja-raja, LGBT, menarik balik bantuan kepada nelayan dan petani menyebabkan PH semakin jauh dari hati rakyat. Punca utama kejatuhan kerajaan PH adalah perebutan kuasa dalaman bagi kepentingan dua kem politik melaksanakan agenda politik masing-masing. Masalah perebutan kuasa antara Anwar Ibrahim dan Tun Mahathir seperti tiada jalan penyelesaian sehingga membawa kepada perletakan jawatan Tun Mahathir. Secara rumusannya, boleh dikenal pasti beberapa faktor penting yang melatari kepada kemuncak kejatuhan kerajaan PH, iaitu yang pertama, dasar populis polisi yang diamalkan semata-mata untuk memenangi pilihan raya. Dasar ini menolak dasar baik untuk negara dan hanya mengambil dasar yang popular dalam kalangan rakyat untuk dimasukkan ke dalam manifesto pilihan raya. Mengikut analisa syarikat antarabangsa, mereka lebih suka keadaan yang stabil dari populis yang tidak stabil dan boleh berubah pada bila-bila masa sahaja. Yang kedua, banyak isu yang menyentuh hak-hak istimewa orang Melayu dan kuasa raja-raja oleh PH. Yang ketiga, penjualan aset-aset mega milik Bumiputera dengan harga yang lebih rendah dari harga pasaran. Yang keempat, kejatuhan ekonomi Malaysia pada dasar paling rendah dalam sejarah Malaysia. Yang kelima, pemimpin yang tidak menghormati mandat rakyat dan kurang profesional dalam menangani isu ekonomi. Yang keenam, hala tuju pemerintahan yang tidak tetap dan juga matlamat utama adalah untuk menjatuhkan kerajaan Barisan Nasional. Yang ketujuh, pengaruh media sosial menyebarkan berita dengan lebih pantas menyebabkan rakyat mendapat berita dengan lebih cepat. Dalam banyak episod sejarah kejatuhan empayar dan kerajaan terdahulu,
Kejatuhan sesebuah kerajaan adalah disebabkan oleh kegagalan kekuasaan kerajaan itu sendiri dalam mengurus tadbir isu dan hal ehwal dalamannya. Sejarah juga membuktikan bahawa faktor-faktor kejatuhan antara satu kerajaan dengan yang lainnya adalah hampir sama daripada aspek permasalahannya. Yang berbeza hanyalah watak, masa dan tempatnya. Faktor perebutan kuasa, persaingan ideologi, perasaan sombong serta angkuh atas sebab kuasa yang ada adalah antara nilai-nilai buruk yang mendominasi selama 22 bulan pentadbiran kerajaan PH. Nilai, pengajaran dan kesimpulan. Antara nilai dan pengajaran yang boleh kita contohi daripada peristiwa pertukaran kerajaan Malaysia ialah nilai kecintaan kepada negara, nilai keprihatinan rakyat Malaysia dan nilai tanggungjawab. Kesemua nilai ini dapat dilihat melalui penglibatan aktif rakyat Malaysia sewaktu pilihan raya. Sebagai contoh, walaupun proses pengundian memakan masa yang agak lama disebabkan oleh barisan yang begitu panjang sewaktu pilihan raya, mereka tetap sabar dan setia menunggu giliran masing-masing demi menunaikan kewajipan sebagai pemilih. Selain itu, artis-artis juga akan memainkan peranan mereka dengan memuat naik gambar yang menunjukkan dawat hitam di jari telunjuk sebagai tanda sudah mengundi dan sebagai seruan kepada rakyat Malaysia untuk bersama-sama mengundi. Malah, iklan-iklan mengenai pilihan raya juga disiarkan di kaca televisyen sebelum pilihan raya untuk memastikan pengundi bersedia dan dapat membuat keputusan dengan bijak. Hal ini semua dilakukan kerana mereka sedar bahawa satu undian adalah amat bermakna. Nilai seterusnya ialah nilai kematangan rakyat Malaysia dan nilai keberanian ke arah pembaharuan. Nilai ini dapat dilihat apabila Kerajaan Barisan Nasional jatuh buat kali pertama dalam sejarah Malaysia selepas hampir 61 tahun memerintah negara Malaysia. Kejatuhan ini dipercayai disebabkan oleh sikap kematangan rakyat Malaysia itu sendiri yang mahukan yang terbaik buat negara mereka. Gosip-gosip dan konflik yang timbul sewaktu pemerintahan Kerajaan Barisan Nasional pimpinan Datuk Seri Muhammad Najib bin Tun Haji Abdul Razak seperti kejatuhan wang ringgit, pemborosan dan wang MDB telah menyebabkan mereka tidak lagi mempercayai kerajaan tersebut. Hal ini telah mengakibatkan majoriti rakyat Malaysia meletakkan undian pada kerajaan pembangkang. Akhir sekali ialah nilai kesetiaan rakyat Malaysia dan nilai disiplin. Nilai kesetiaan rakyat Malaysia ini dapat dibuktikan dengan sikap rakyat Malaysia yang setia menunggu di hadapan kaca televisyen atau telefon pintar untuk mengetahui kerajaan apa yang bakal meneruskan pemerintahan negara. Selain itu, nilai disiplin juga dapat dibuktikan dengan sikap rakyat Malaysia yang dapat menerima perubahan kerajaan tersebut tanpa sebarang perbalahan. Kesimpulannya, pilihan raya yang diamankan oleh negara demokrasi ini adalah amat adil dan saksama kerana ia dipilih daripada undian majoriti rakyat itu sendiri. Peristiwa pertukaran kerajaan banyak membuka mata ramai rakyat Malaysia bahawa sesuatu proses pilihan raya di Malaysia ini bergantung kepada undian mereka. Setiap rakyat Malaysia memainkan peranan penting bagi menentukan kerajaan yang bakal memerintah negara. Mereka perlulah memilih pemimpin yang mampu membawa kemajuan kepada negara tercinta. Bagi mengekalkan keamanan dan kebahagiaan manusia di Malaysia secara amnya, kita haruslah mengikuti sifat dan nilai yang telah ditunjukkan oleh mereka ini.